واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi kesempatan untuk berada pada akhir Ramadan, untuk mempertingkatkan taqwa kita dengan mempertingkatkan amalan kita, yang mana kita tahu bahawa kita tak tahu mana satu amalan yang akan menyebabkan kita masuk syurga. Yang kita tahu di dalam Syu'abul Iman, Al-Jami' min Syu'abul Iman, ada satu bab berkaitan tentang Darul Qawmu Mu'minin Jannah. Syurga adalah rumah bagi orang mukminin. Orang yang beriman, tempat balik dia adalah syurga. Dan neraka adalah tempat balik bagi orang-orang kafir. Yang tu kita tahu. Tapi pasal apa boleh masuk ke dalam syurga, boleh balik ke syurga, kita tak tahu. Dan kita tak pasti mana satu amalan kita yang Allah Ta'ala suka yang boleh menyebabkan masuk ke syurga. Yang kita duk dengar cerita-cerita yang Nabi duk cerita dekat kita, banyak juga cerita tu yang maklumkan bahawa orang masuk syurga sebahagiannya buat amalan sikit saja. Sebahagian yang masuk syurga tu dengan amalan yang kecil coek, sikit sangat, kecil sangat. Kita duk dengar ada orang masuk syurga, kes apa? Kes dia bagi minum apa? Bagi minum anjing. Kita anjing, ya Allah. Sebahagian kita nampak anjing kerja nak balingnya. Kan, kerja nak balingnya. Dulu 2 tahun lepas saya ada kuliah di Shah Alam subuh. Pukul 5 gerak dah, tengah-tengah jalan kelam kan. Kelam, ada satu lori, dia memang berhenti tang tu. Ingat nak buat apa? Dia berhenti kat situ semata-mata nak pi cucuh mercun. Nak bagi anjing, dia syok tengok anjing berlari. Kan? Dia syok tengok anjing tu dengar bunyi mercun, dia apa? Melompat sana, lompat sini. Ada juga perangai macam tu. Tapi kita duduk dengar cerita, ada orang perempuan seorang, dia ni tak ada lah orang yang bagus. Orang kalau tengok dia kira kata tak baguslah dia ni. Tapi dia tengok anjing tu duduk sebelah telaga. Dia kata, anjing ni lapak ayak macam aku lapak ayak. Dia pergi ambil ayak, dia bagi kat anjing tu dulu. Dia bukan tahu yang tu menyebabkan dia masuk syurga. Dia tak tahu. Kita anggap benda tu lekeh saja. Tapi yang tu Nabi kata menyebabkan dia masuk syurga. Ada lagi satu cerita, orang perempuan juga. Dia bela kucing. Tapi dia tak bagi kucing tu makan. Hampir mati kucing tu. Terseksa dia tu. Dia mungkin, Allah, kucing je pun. Banyak lagi amalan besar lah, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu. Kawan ni masuk neraka sebab tu. Kita tak tahu mana satu amalan kita yang menyebabkan kita masuk ke syurga. Kita doa, semoga Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita ni, kita tahu kita salat tadi sah. Kan? Semua kita tahu. Salat kita tadi sah. Sebab apa sah? Menepati rukunnya, kan? Bila kita mampu untuk berdiri, maka kita berdiri. Kita ikut Tok Imam rukuk, kita rukuk. Kita tak rukuk dulu sebelum Tok Imam. Jadi, kita tahu salat kita sah. Kalau siapa yang tahu solat dia tadi tak sah, maka kena solat balik. Betul tak? Sah solat kita tahu. Tapi Allah Ta'ala terima tak solat kita tadi? Yang tu kita tak tahu. Yang tu rahsia Allah. Kalau terima pula, terima macam mana? Ada orang mungkin dapat pahala lebih daripada orang yang lain. Kita tak tahu. Sebab tu kita mencari amalan. Dan hari-hari akhir dalam bulan Ramadan adalah hari untuk kita mencari amalan yang terbaik. Untuk kita persembahkan kepada Allah SWT. Moga-moga yang ni nak boleh bawa kita ke syurga.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Ta'ala kata apa? Wahai Muhammad, hampir habaq dekat mereka pergi cerita benda ni. Sesungguhnya kematian yang handuk lari daripadanya, memang manusia memang lari daripada kematian, dan sunnah pun lari daripada kematian ni. Betul tak? Kita lari dari kematian ni macam mana? Kita tengok lampu merah tengah jalan kan, lampu isyarat warna merah, kita pergi berhentilah. Tengok kereta duk lalu sana sini, jadi kita pergi berhenti. Itu namanya melarikan diri daripada kematian. Dan tidak sunnah, bercanggah dengan sunnah, sengaja mencari-cari jalan untuk mati. Kecuali jihad. Jihad lain cerita. Jihad ni antara dua aja, mati atau menang. Menang pun kena ikut kepada perintah Allah ataupun apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Jadi begitu keadaan dia. Maka kita lari daripada kematian. Lari sungguhlah, sebab kita tak mau nak mati sungguh. Baru ni 2 minggu lepas, apa dia, anak menakan saya di Kuala Perlis kan, meninggal dunia. Doktor kata bulan 2 itu dia kanser. 2 tahun lepas dah diisytiharkan sihat lah kan, isytihar sihat lah. Tapi kanser ni kita tak tahu. Steve Jobs pun sama. Steve Jobs ni dia diisytiharkan bebas dah, tapi kemudian mati pun sebab kanser yang sama. Apa dia, bulan 2 itu kata okey, sihat dah. Sebelum tahun lepas dia kata sihat dah. Bulan 2 itu tiba-tiba kena sakit balik. Bila sakit ni masuk ke hospital. Bila masuk hospital, pergi sampai Penang macam biasalah, orang sakit kanser banyak pergi Penang lah kan. Pergi Penang, serta kat Penang, Penang kata tak boleh nak buat apa lah. Memang tak boleh nak buat apa. Balik. Duduk dekat ni lah, kita punya hospital kita ni. Doktor kata lebih kurang 6 bulan. 6 bulan tak ada lah. Kan, dia kata minimum dia 6 bulan. Tapi Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala tahu lebih pada kita. Allah Ta'ala tahu banyak daripada kita. Kita tak tahu. Banyak ni kita tak tahu. Ada orang yang kita rasa mungkin dia hidup lama, dia nak mati dah. Tapi mungkin kita mati dulu sebelum dia. Orang yang duduk dekat hospital tu, kita rasa dia nak mati dah. Tapi betapa banyak doktor yang mendahului pesakit dalam kematian. Kawan ni, apa dia, anak menakan saya ni, 2 minggu lepas meninggal dunia. Tak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan daripada waktu yang ditetapkan ataupun waktu yang dijangka. Dulu mak saya kanser juga. Kuala Perlis, orang Kuala Perlis 2-3 orang banyak kanser juga. Apa dia doktor kata bagi tempoh sebulan. Tapi yang tu dia cantik lah. Dia kena tempoh sebulan tu. Oh, kira syok lah kira cantik kena. Tapi cuma macam tu lah. Tapi yang ni tak sampai pun tempoh yang dijangka oleh doktor. Kita tak tahu. Kita tak tahu kita mati bila. Kita tak tahu. Tapi kematian tu memang akan sampai dekat kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, kematian yang hendak lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, tobat dia akan cari hampa. Tobat dia akan sampai kepada kamu. Confirm. Tak ada orang lagi dekat muka bumi ni yang hidup dia tanpa mati, duduk atas muka bumi. Tak ada lagi. Orang kata Khadir hidup. Khadir sampai lah ni masih hidup lagi, yang duduk atas muka bumi. Khadir duduk atas muka bumi. Khidir lah, Nabi Khidir. Khidir masih hidup. Tak betul. Bahkan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, dia kata antara ciri-ciri hadis palsu adalah hadis-hadis yang menyebutkan bahawa Khidir masih hidup sampai lah ni. Khidir memang hidup. Khidir memang pernah hidup bersama dengan Nabi Musa. Khidir memang pernah wujud. Tak ada siapa berbeza pendapat tentang kewujudan Khidir. Tetapi yang jadi isu, adakah dia hidup sampai lah ni? Dia tak hidup sampai lah ni.
Tak ada orang dikekalkan sampai hidup ke akhir yang duduk di atas muka bumi ni. Tapi ada jugalah orang yang hidup sampai, ada jugalah makhluk Allah Ta'ala ni yang Allah Ta'ala ciptakan duduk atas muka bumi, tapi dia hidup sampai hari kiamat. Siapa dia? Oh, setan, iblis. Dia ni memang betul, dia ni memang minta dekat Allah Ta'ala sungguh-sungguh nak hidup sampai ni. Dalam surah Al-Hijr, surah Hijr muka surat 2, tuan-tuan tengok macam mana dia minta ke Allah Ta'ala untuk dia extendkan hidup dia sampai kelah nak bagi sesat umat Islam. Cuma bulan Ramadan Allah Ta'ala tak bagi. Kan? Bulan Ramadan ni kalau hang jahat, hang sendiri. Syaitan tak ada. Jadi syaitan, perangai syaitan tu ada lah. Perangai syaitan tu ada, tapi iblis tu tak ada. Sebab syaitan ni, para ulama sebagian menyebutkan bahawa syaitan itu adalah sifat. Sifat kesyaitanan. Orang semua faham lah, macam kita tengok orang bawa kereta macam tak mau nak hidup dah, kita kata syaitan betul dia ni. Bukan dia syaitan, perangai dia tu perangai syaitan. Kan? Perangai syaitan. Tapi begitu Allah Ta'ala kata, dia akan menghampiri kamu, dia akan sampai kepada kamu. Fa innahu mulaqikum, dia akan sampai dekat kamu, kemudian kamu akan dibawa balik bertemu dengan Allah Ta'ala, dibawa amalan-amalan kamu. Fayunabbi'ukum, diceritakan kepada kamu. Nabak ni macam surah Nabak tadi baca. Nabak ni dia adalah satu berita yang bila disampaikan menyebabkan orang itu begitu intabih, begitu mengambil perhatian. Dia akan diberitakan kepada dia, diceritakan kepada dia apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Apa dia buat atas muka bumi. Kalau benda tu bagus, cerita yang dapat, amalan yang dia buat di atas muka bumi itu bagus, maka dia akan menerima buku amalannya daripada tangan kanan. Uqra'u kitabiyah. Ni dia ni. Baca buku aku ni. Tahu dia menghebat. Kalau orang yang dapat kitabnya daripada belah kanan. Dia Al-Imam Al-Imam Al-Bahaqi rahimahullah, bila dia sebutkan hadis ni, cerita ni, dia kata ini menunjukkan, bahkan Al-Quran menyebutkan tentang hal itu. Apabila kita menerima buku amalan kita, kita akan berkomentar tentang buku amalan kita. Orang yang dapat arah kanan, dia akan kata, ni hampa baca buku aku tahu ni, ini penilaiannya cukup bagus dan tempatnya aku akan dapat di dalam syurga yang tinggi. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita mendapat buku amalan kita daripada arah kanan. Tapi ada manusia yang menerima buku amalannya daripada kiri ataupun daripada belakang. Imam Baihaqi sebut, dia kata daripada belakang, tetapi dia pusing belah kiri. Yang tadi dapat daripada arah kanan, dia tak payah nak buat apa, dapat kanan dia pegang terus. Yang ni dia kena pusing, susah dia dapat daripada arah kiri. Bila dapat buku tu, mali hadzal kitab, ni menatang buku apa ni? Menatang apa ni? Buku apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ni? Dia tulis semua benda. Kecil pun dia tulis, besar pun dia tulis, dia tak tinggal satu pun. Buku apa ni? Takut dia. Demikian ketakutan yang diwarisi oleh orang-orang yang kafir, ingkar terhadap perintah Allah. Kafir merujuk kepada kafir akidah dan juga kafir di dalam tidak mengikuti perintah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha
liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang yang ingkar terhadap perintah kami, kami akan celup dia ke dalam api neraka. Angkat balik, celup balik, angkat balik, celup balik, sampai kulit mereka ini hancur. Hancur habis ni. Tapi hancur saja ke dah? Lepas hancur, badalnahum juludan ghairaha, kami tukar ia dengan kulit baru. Tukar balik kulit baru. Liyadzuqul azab. Pasal apa pergi buat macam ni? Supaya dia rasa pedihnya azab Tuhan. Ya salam. Kita minta kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala hindarkan kita daripada perkara seperti ini. Cerita-cerita yang menyebabkan kesukaran kita di akhirat nanti. Kita itu demikian. Iaitu orang-orang yang beriman itu demikian. Terikat dirinya di dunia ini dengan hari akhirat. Terikat. Aku buat satu benda ni, orang tanya ni, Ustaz, ni pasal apa lambat ni Ustaz? Kadang Ustaz orang tak tanya lah, orang tak tanya Ustaz lambat. Kita main lambat ni, contoh. Bila kita main lambat, kita minta maaf lah tuan-tuan, jam, perlis jam tak mana? Kan? Minta maaf tuan-tuan, jam. Kadang-kadang kita memberikan alasan, orang tak tanya pun. Kadang kita kata kat anak kita pergi sekolah lambat kan. Satgi cikgu hang tanya pasal apa lambat, ataupun satgi hampir bagi tahu dekat cikgu hang lambat sebab apa dia pok baru balik ke laut. Padahal dia balik ke laut malam tadi dah. Kan? Kemarin tak pergi ke laut pun. Kan? Dia kata hampir kata macam tu. Sebab apa? Kita ni suka untuk nak lepaskan diri kita di dunia ni. Tapi kita tak fikir satgi Allah Ta'ala tanya ke hari akhirat nanti. Kita syok lepas kita di dunia. Tetapi kita tak fikir adakah Allah Ta'ala akan lepaskan kita di hari akhirat. Kadang kita pergi kedai, pergi beli barang kan. Pergi kedai, kita pergi tengok satu barang tu dah duduk dalam plastik. Kita pergi buka plastik tu. Buka plastik, tak minat lah, letak balik. Kita pergi letak balik. Lepas letak balik, kita cari yang lain. Atau kadang-kadang kita pergi tengok yang tu, kita pergi buka yang tu macam-macam, kita belek dah. Kadang-kadang terjatuh, kita yang terjatuh kan, kita angkat balik, letak balik, kita ambil belah belakang. Kan? Sedangkan kita tak tahu. Satgi kesian kawan tu meniaga. Dah lah satgi kalau mall tu dia kena pulangkan balik. Bila pulangkan balik, kawan tu dah kena tukar jadi defect item ke, nak kena exit sale ke. Susah kawan. Kita susahkan orang. Satgi dekat akhirat kita macam mana? Kita tak tahu kah? Terikat kita. Kadang orang masuk mahkamah. Dia masuk mahkamah, perbicaraan, dia nak menang. Walaupun dia tahu, kalau ikut, aku salah bab ni. Tapi satgi kalau aku bagi tahu aku salah, aku mengaku salah, aku kena bayar ni lah, aku kena masuk penjara lah. Lalu mencari jalan untuk selesaikan hidup di dunia yang tak lama. Nabi kata hidup umat aku ni tak lama, 60-70 tahun. Bahkan satu malam, sebahagian para sahabat sebut dalam kitab-kitab sirah, dalam Ar-Hiqul Makhtum juga menyatakan, Nabi sebutkan benda ni lebih kurang dalam 100 hari sebelum Nabi wafat. Nabi satu malam selepas solat Isyak, waktu malam tu dia kumpul dengan sahabat-sahabat. Dia kata, tak ada lagi orang lepas ni yang hampa semua ni lepas 100 tahun akan hidup. Dia bagi tahu kat sahabat ni orang yang paling bagus kali. Kalau kita kata orang yang nak kena hidup lama, sahabat lah. Kita ni ya Allah, kita hidup pun orang duk maki kita, bila lah nak mati. Itu kita. Tapi sahabat Nabi kata, tak ada lagi yang akan hidup lepas 100 tahun. Dan memang betul keadaan seperti itu. Sebahagian sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri pun menderita sakit disebabkan racun yang diracun oleh wanita Yahudi. Sahabat-sahabat dia yang lain yang makan racun tu semua mati. Tapi ada kita cerita lagi kan
Kita makan racun tak mati, relax. Kan ganas betul. Sahabat-sahabat Nabi makan racun mati. Cuma tinggal seorang, iaitu Nabi SAW. Dia tak telan, tapi dah sampai kat rengkung. Dia sampai kat rengkung, dia luah. Tapi kesan racun tu masih ada. Sehingga disebutkan di dalam hadis-hadis menyatakan Nabi mati atas derita itu. Derita racun daripada wanita Yahudi itu. Nabi pun mati. Nabi pun mati. Kita pun tak tahu. Kita mati dan bagaimana keadaan kita mati. Dan kita tahu bahawa ini adalah cerita alam ghaib. Ini cerita ghaib yang kita tak nak, yang kita tak tahu keadaan itu yang sebenarnya yang akan berlaku kepada diri kita. Ghaib ni ajib. Ada perkara ghaib yang contohnya sakaratul maut. Sakaratul maut confirm terjadi kepada setiap orang. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kita di dalam sakaratul maut. Ia berlaku kepada semua orang. Dia ni sakaratul maut ni, orang yang kena sakaratul maut, yang nazak itu, dia nampak kita, kita nampak dia. Maksud dia duduk atas muka bumi ni, tapi dia nampak benda yang kita tak nampak. Dalam masa yang sama, dia nampak kita dan dia melalui satu peristiwa yang kita tak nampak, tapi dia sedang melaluinya. Ajib. Ini ghaib. Tapi kita ada satu lagi perkara ghaib yang sekarang ni, iaitu alam internet. Awak tak akan dapat masuk ke dalam alam internet melainkan melalui gerbang dia. Ni gerbang. Kalau tak ada ni, siapa yang tak ada internet ni, dia tak tahu apa yang berlaku. Dia tak ada, dia tak tahu. Dia tak tahu apa cerita. Orang kata ni dah viral dah ni. Viral menentang apa pula hang ni. Tak tahu. Tapi cuma begitu. Bila mati Allah Ta'ala cabut nyawa, ada orang yang Allah Ta'ala kata orang yang beriman dicabut dengan baiknya. Ada malaikat daripada atas langit turun, bukan seorang, ramai turun. Malaikat ni cukup ramai. Ramai turun daripada langit pergi ke jasad orang berkenaan, ditarik roh orang berkenaan, kemudian dipakaikan dengan kain kafan daripada syurga, cukup wangi. Naik ke atas, dibawa rohnya ke atas. Malaikat-malaikat, penghuni-penghuni langit bertanya, ni siapa ni? Bau wangi betul ni? Ma rihul tayyibah, ma hadhi raih tayyibah, ni bau apa wangi sangat ni? Lalu disebutkan namanya dengan nama yang cukup bagus. Nama yang paling bagus yang pernah diberikan kat dunia. Orang kata dia ni orang yang cukup pemurah. Yang tu dia sebut. Disebutkan. Walaupun mungkin dekat dunia dulu dia mati, orang tak sebut pun benda ni. Ada orang yang dia mati, orang maki dia. Ada orang yang dia mati, dulu waktu dunia orang maki dia, tapi bila dia mati orang puji dia. Tapi yang ni orang yang beriman, dia mati memang akan dipuji oleh para malaikat. Diberikan nama yang terbaik pada dia, dibawa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kembalikan dia ke bumi, aku telah redha kepada dia. Sebab apa? Dia dilahirkan di bumi dan dia akan dibangkitkan di bumi. Turun bawa elok. Kan? Orang yang kafir berbeza. Berbeza. Diberikan dengan kain kafan yang cukup buruk dan cukup busuk. Lalu bila naik ke atas tu, orang kata, ni busuk apa ni? Bawa apa ni? Lalu dikatakan kepada dia, diberikan namanya dengan nama yang paling buruk. Kita, antara benda yang kita tak suka dalam hidup kita adalah nama buruk. Kadang kita tak, aku tahulah aku buat jahat ni, tapi hang kata dekat aku tu janganlah teruk sangat. Sebab kita tak suka nama buruk. Tetapi itu yang berlaku kepada orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Allah Ta'ala kata, campakkan balik rohnya ke muka bumi. Sebab Allah Ta'ala tak suka. Bila duduk dekat atas muka bumi, roh tu kembali ke muka bumi. Lalu dibawa, berlaku peristiwa di alam barzakh. Barzakh ni menatang apa? Barzakhun. Satu sempadan yang membeza, yang menjadi titik pertemuan
di antara dunia dan akhirat. Ini barzakh. Saya dulu selalu cerita, tadi duduk di Mesir tu, di Dimyak tu, di satu tempat namanya Dimyak, dekat situ ada Bur Sa'id. Dekat Bur Sa'id, dekat kawasan yang dekat situ, ada satu tempat yang disebut Ra'sul Bar. Ra'sul Bar, kepala laut, lebih kurang itulah, kepala laut. Dia pertemuan di antara sungai Nil dan juga laut Mediterranean. Ayak laut dengan ayak sungai. Kita kalau pi waktu hujan ke, ataupun tak waktu hujan sangat pun, waktu biasa pun sebenarnya akan nampak satu garisan. Nampak garisan tu memang nampak. Garisan yang menjadi titik pertemuan di antara sungai Nil dan juga laut Mediterranean. Dia tak bercampur. Tapi kalau tanya nelayan dekat situ, dia kata macam mana ni? Dia kata kalau nak pi lalu kat situ daripada laut nak masuk ke sungai ni, dia tak boleh terus pi langgar macam tu. Dia ada laluan dia. Oh, macam tu noh. Yang ni dipanggil barzakh. Ni barzakh, titik pertemuan. Demikian juga kita di dalam alam barzakh, pertemuan di antara dunia dan juga hari akhirat. Ketika itu orang yang dapat keindahan, keistimewaan, kata dia minta cepatlah, Qumisa'ah, cepatlah as-sa'ah, kiamat ni. Bagi cepat kiamat ni, sebab aku dapat banyak kenikmatan, pelbagai kenikmatan. Dia lalui satu ujian yang orang lain pun lalui ujian yang sama, tapi yang menentukan siapa boleh jawab tak boleh jawab ujian tu adalah amalan dia. Bukan berdasarkan dekat dunia dulu dia dah hafal dah. Dah ambil toyol macam-macam dah kan. Ataupun dekat kubur kawan tu duduk bagi tahu ni, hantar dak sehari malaikat mai dekat hang tanya siapa Tuhan hang, jangan lupa jawab dekat dia, Allah Taala Tuhan aku. Clear? Bukan yang tu. Tapi yang akan menentukannya adalah amalan dia. Dia tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Bukan berdasarkan kepada apa yang dia baca, tapi apa yang dia amal. Siapa lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Siapa lagi ni? Rasulullah. Macam mana hang tahu? Yang tu Rasulullah. Aku baca kitabullah. Buku tauhid yang ramai orang lupa. Kan? Dia duk baca buku tauhid ni, tapi Quran, buku tauhid yang utama, yang ni dia baca. Lalu diberikan pelbagai kenikmatan kepada dia. Sebab dia tahu. Dia kata dia minta Qumisa'ah hatta arji'u ila mali wa ahli. Sampai nanti bila kalau kiamat dah berlaku, aku akan balik kepada keluarga aku dan juga harta aku. Sebab apa? Sebab memang telah dijanjikan di dunia dahulu, kita akan dapat harta yang banyak di syurga nanti. Kita akan dapat ahli keluarga yang baik-baik di dalam syurga nanti. Lalu dia yakin, bertambah yakin dengan apa yang dijanjikan Allah. Tapi orang-orang yang kafir, tak kiralah dia dapat soalan bocor, tak dapat soalan bocor. Bila dia kafir, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apa dia yang hang sembah? Dia kata, la adri. Aku tak tahu. Siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? La adri. Aku tak tahu. Tanya semua ni tak tahu. Bukan tak tahu sebab apa? Sebab amalan dia. Sehingga dia minta kepada Tuhan dalam keadaan dia kesempitan di dalam alam kubur itu. Dia minta kepada Tuhan, janganlah jadikan sa'ah itu, janganlah jadikan kiamat, janganlah dibangkitkan aku lagi nanti. Tak mau dah.
Sebab dia tahu banyak lagi yang akan dilalui oleh dirinya, banyak lagi perjalanan hidup. Dan kita tahu perjalanan hidup itu lebih panjang masanya daripada hidup di atas muka bumi. Kita tengok ada orang umur 8 tahun meninggal dunia, ada orang umur 10 tahun, ada umur 15 tahun, ada umur 60 tahun, ada umur 70 tahun, paling pun 100 tahun. Tapi semua meninggal dunia. Tak ada orang yang memang boleh hidup terus. Dia kata, dah aku makan ni memang aku makan ulam saja. Aku tak makan ni benda-benda ni macam-macam toksik, macam-macam kan. Mati jugalah kali. Ya, tapi kita jaga kesihatan lah, memang nak jaga. Tapi nak sebut mati tu memang sampai. Kan, mati tu memang nak sampai. Ada kita jumpa ada orang umur 130 tahun dekat Kelantan. Duk tarik ni 130 tahun, kepala dengan lutut sama, tapi masih berjalan lagi. Bongkok dia macam tu, tapi masih berjalan lagi. Tarik lembu, tarik rebau, pergi sawah, duduk lagi, kuat lagi. Pukul 3 pagi, macam biasalah orang tua-tua ni, pukul 3 pagi mangkit baca Quran. Orang muda-muda tidak. Lah dia baca Quran awal. Tapi cuma macam tu lah. Tapi semangat kita syok tengok mati juga lah kali. Semua orang mati. Semua orang mati. Nabi Nuh mati juga. Anak umur berapa banyak lagi, semua orang mati. Tapi yang membezakan kita adalah apa amalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita bersedia dah? Kalau kita bersedia nak menghadapi kematian kita ini dengan amalan-amalan kita, kita tak boleh duduk saja. Kita mesti ikat hidup kita dengan hari akhirat. Mesti ikat. Macam mana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mula hari ni sebenarnya saya nak cerita benda lain. Saya nak pergi cerita hari ni pasal Bi'rul Ma'unah dan juga apa dia Yaumur Raji'. Cerita macam mana umat Islam selepas daripada perang Uhud. Tapi dia jadi cerita yang lain. Syok cerita. Bukan apa, nak bagi tambah. Moga-moga, sebab pesan kepada tuan-tuan, pesan juga kepada diri saya sendiri. Moga-moga kita sedar diri kita, lalu kita sentiasa memperbaiki diri kita. Kita jangan duk ingat kita paling bagus datang masjid. Bagus datang masjid, tapi jangan duk ingat kita yang paling bagus. Jangan. Akhlak kita mesti paling bagus sekali. Bulan Ramadan, bulan paling bagus untuk nak memperbaiki diri kita. Nak baiki diri kita. Kita nak jaga tutur bicara kita, nak cakap kita. Setiap benda kita nak kena keluarkan itu, kita nak jaga. Orang di antara orang yang cukup bagus dekat Malaysia kita ni apa? Mufti wilayah kan. Datuk Mufti ni dia nak cakap, saya memang kurang gemar ceramah dia. Sebab apa? Mengantuk. Tu je sebab dia. Bukan sebab dia tak ada ilmu, dia memang ilmu alim sungguh. Tapi kadang dengar mengantuk. Tapi bagus dia ni. Dia nak cakap satu benda, lepas ke depan tu dia duk fikir aku nak cakap datang tu. Tu yang dia lambat sikit cakap tu. Kan? Dia fikir sebab apa? Sebab nanti di hari akhirat dia akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang disebut. Kita juga demikian. Kita juga perlu menjaga mulut kita, perlu menjaga lidah kita. Kalau orang yang tak jaga lidah dia cuma puasa saja. Puasa, tinggal makan, tinggal minum. Lidah dia tak jaga langsung. Bahasa dia sama macam sebelum puasa, lepas puasa. Membawang saja. Tak cukup bawang kat berkit. Tambah lagi bawang lagi, membawang saja, duk mengata orang, tak habis-habis lagi. Dah masuk ujung akhir ni, duk kata ke orang lagi, tak habis-habis lagi. Kita minta diri kita terhindar daripada amalan itu, perbuatan itu. Akhirnya kita memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum daripada Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berkati kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa saya, dosa tuan-tuan dan perempuan yang hadir, tuan-tuan yang hadir, anak-anak kita yang hadir. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang salih. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita dengan kehadiran Ramadan ini. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, akhirannya menyebabkan kebaikan pada kita, dan kita menjadi orang-orang yang baik, hidup bersama dengan orang-orang yang beriman. Mati nanti juga
dikuburkan bersama dengan orang-orang beriman, dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beriman, akhirnya kita berada dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.